Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar empat ansana dan juga empat beringin. Kita akan sambung bab 15. Slide ini cikgu dah tunjuk minggu lepas tentang perbezaan di antara spermatogenesis dan juga oogenesis. Ini adalah gambar rajah keseluruhan untuk perbandingan tersebut, dan mungkin ada cikgu ada mungkin cikgu ada tersilap cakap sikit tentang yang akhir ni, yang cikgu letak cursor ni. Ini bukan telofasa ya. Telofasa yang ini. Kenapa ini bukan telofasa? Boleh siapa-siapa bagi tahu ini peringkat apa? Yang spermatic haploid ni. Okey, itu apa ya? Yang cikgu cursor last. Itu bukan telofasa. Itu apa? Itu bukan telofasa 2. Itu adalah, siapa tahu? Lin. Boleh cuba? Atau siapa-siapa nak cuba? Ya, bagus. Asma Husna, itu adalah cytokinesis. Apa kita sambil-sambil tu kita refresh balik apa yang awak dah belajar ya. Kalau dah sel dah berpisah macam ni, itu adalah cytokinesis. Telofasa adalah sel belum terpisah. Yang terpisah hanyalah nukleus. Dua nukleus dah divide, dah terpisah, separate, betul-betul dah terpisah, itu adalah telofasa. Bila sel terpisah, ini adalah cytokinesis. Okey, untuk spermatogenesis, keempat-empat spermatik ini akan jadi sperma ataupun spermatozoa. Nama lain untuk sperma. Dan kalau perasan ya, spermatozoa dia macam protozoa. Maksudnya benda-benda yang zoa-zoa ni dia ada ekor, dia ada flagella, ada flagellum. Sebab itulah nama sperma juga adalah spermatozoa. Awak jangan jawab protozoa pula, okey? Dan untuk oogenesis, hanya satu sahaja yang akan jadi egg cell ataupun sel telur. 3 polar body tadi dia akan merosot. Senang cerita, senang cakap macam ni lah. Untuk spermatogenesis, empat-empat ni boleh pakai jadi sperma. Untuk oogenesis, satu je pakai, 3 lagi merosot. Exam jangan jawab pakai pula, guna istilah yang sesuai. Itu nak bagi awak faham. Okay, kita berhenti sampai sini. Minggu lepas, struktur sperma dan follicle graph. Follicle graph. Kenapa cikgu sebut follicle graph? Sebab dia ada double A. Sperma ada 3 bahagian. Bahagian kepala, bahagian tengah dia. Okay, ada setengah buku tulis bahagian leher. Awak ikut buku teks awak. Buku teks awak tulis bahagian tengah. Dan juga bahagian ekor. Kalau bahagian leher, mana pula badan kan? Takkan kepala, leher terus ekor. Jadi nak lebih logik bahagian tengah. 3 je bahagian. Okay, kepala ada nukleus, manakala
kepala mengandungi nukleus yang membawa genetik daripada ayah, daripada lelaki, manakala bahagian tengah dia mengandungi banyak mitokondria yang akan menjana tenaga untuk membantu sperma tadi berenang ke tiub falopio. Ingat ya, persenyawaan hanya berlaku di tiub falopio sebab ovum hanya boleh hidup selama 24 jam sahaja. Selebihnya bila dia dah ditolak oleh silia dalam tube falopio tadi, dia akan turun ke uterus. Masa tu ovum tu dah mati. Sebab tu tak ada persenyawaan berlaku di uterus. Oosit sekunder, ini gambar oosit sekunder. Okey, ovulasi hari ke-14 di mana ovari akan membebaskan oosit sekunder. Oosit sekunder ialah satu sel besar. Maksudnya dalam badan manusia dia adalah merupakan sel yang terbesar yang dikelilingi oleh selaput jeli. Awak bayangkan jeli-jeli. Dan sel-sel folikel. Keseluruhannya kita panggil dia sebagai folikel graft. Oosit sekunder dan sel-sel folikel tadi akan membentuk folikel graft ataupun folikel graft. Okey, ini adalah bahagian sperma di mana terdiri daripada kepala mengandungi nukleus dan di depan ni ada satu struktur yang dinamakan sebagai akrosom. Depan ni je. Sebenarnya bentuk sperma yang betul dia bukan bulat. Kepala ni bukan bulat sebulat-bulatnya. Kalau awak tengok kalau ada buku teks, lebih bagus ada buku teks di sebelah awak, muka surat 292, itu adalah gambar rajah sperma, muka surat rajah 15.7. Dia sedikit lonjong ke depan. Dia macam kepala ikan keli macam tu. Kalau pernah tengok ikan keli lah. Lonjong ke depan sedikit. Okey, mitokondria ada dalam bahagian tengah ni. Okey. Ini adalah struktur sentriol kat sini. Kemudian ekor lah. Ekor dia panjang. Sperma ataupun spermatozoa. Setiap sperma matang terdiri daripada 3 bahagian. Kepala, bahagian tengah ekor, akrosom ataupun akrosom mengandungi enzim hidrolisis. Hidrolisis ni maksudnya sesuatu dia akan memecahkan sesuatu tu. Lisis ni hidro maksud dia air. Dalam pencernaan pun sama, dalam pencernaan kita, proses pencernaan adalah proses hidrolisis. Hidro maksud dia air, lysis maksudnya breakdown, pecahkan. Okey, pecah, proses pemecahan menggunakan air, melibatkan air. Okey, enzim hidrolisis, dia cuma mention saja enzim hidrolisis, tak spesifik enzim apa nama dia, yang membolehkan sperma tadi menembusi ovum. Dia akan masuk ke dalam ovum. Nukleus yang besar yang mengandungi bahan genetik. Dalam sperma ni nukleus dia besar. Sebab apa? Dia bawa bahan genetik DNA. Bahagian tengah mengandungi banyak mitokondria untuk menjana tenaga untuk pergerakan. Okey, ini adalah dalam BI. Cuba awak bayangkan dalam satu sudut teh, okey, terdapat 400 ke 500 juta sperm untuk satu sudut teh. Sebab apa boleh banyak macam ni? Sebab dia adalah sel yang terkecil dalam badan manusia. Okay, sama saja ni versi BI yang cikgu dah terangkan tadi. Okay, ni pun sama. Kita dah tengok minggu lepas. Cuma nak bagi awak refresh balik. Okay, inilah saiz dia ya. Untuk ovum, saiz dia adalah 100 mikrometer. Ini mikro ya.
M. Dia macam M tapi M dia special sikit. Macam U sikit. Mikrometer. Mikro maksudnya kecil. Makro besar. Awak ada kilometer, meter, sentimeter, milimeter. Ada kecil lagi. Kecil lagi itulah mikrometer. 100 mikrometer berbanding dengan sperma hanya 10 mikrometer. 10 kali ganda besar ovum. Okey, kita height. Kita dah masuk topik kita height, subtopik kita height. Okey, kita akan menganalisis beberapa aras hormon yang terlibat semasa haid, semasa perkembangan folikel. Okey, daripada folikel tu dia kecil dan dia berkembang lah. Daripada dia folikel sekunder, daripada folikel primer, ini haid. Okey, daripada folikel graf daripada folikel graf kepada corpus luteum. Okay, kemudian penebalan endometrium. Endometrium adalah dinding uterus. Okay, ovulasi pada hari ke-14 dalam kita haid. Perkembangan corpus luteum. Corpus luteum merupakan folikel yang kosong, tak ada dah oosit sekunder. Okay, kita haid. Penghasilan ovum adalah mengikut satu kitaran yang dikenali sebagai kita haid atau kita estrus. Okey, awak ingat inilah kita haid. Oosit sekunder dibebaskan semasa pengovulan. Ovulasi lah. Pada pertengahan kita haid iaitu pada hari ke-14. Ingat hari ke-14. Oosit maksudnya kalau period hari ni dia anggap sebagai hari pertama. Okey, kira sampai hari ke-14. Okey, oosit sekunder yang dibebaskan bergerak sepanjang tube fallopian. Tube fallopian hinggalah sampai di uterus. Bila sampai uterus ni dia dah tak jadi ni lah, dia dah mati dah kan. Okey, seseorang perempuan mengalami haid apabila mencapai akhir balik. Akhir balik ni dalam umur 12 ke 15, tak silap cikgu. Okey, cek baliklah perempuan haid dia akhir balik lebih awal daripada lelaki. Tapi ada yang dah capai 10 tahun pun dah ada ya. Okey, apabila kita haid bermula, dinding uterus menjadi lembut dan tebal serta kaya dengan bekalan salur darah. Perubahan yang berlaku merupakan persediaan untuk menerima ovum yang mungkin disenyawa dan disenyawakan, ni dekat disenyawakan oleh sperma dan membolehkan proses penempelan. Nak start pregnant ni, ingat penempelan. Ni istilah ya, penempelan. Bukan zygote ya, sebenarnya penempelan embrio. Banyak juga salah slide. Nanti cikgu betulkan, cikgu akan post yang baru untuk awak. Jika persenyawaan dan penempelan tidak berlaku, belum kahwin kan macam awak semua ni, oosit sekunder akan mati dan tisu lembut dinding uterus merosot dan disertai dengan pendarahan iaitu haid. Kedatangan haid menandakan berakhirnya kita haid setiap 28 hari. Ingat ya, kita haid adalah 28 hari. Ini diambil secara general, secara umum. Setiap orang berbeza-beza tapi kita ambil sebagai 28 hari. Okey, kita haid melibatkan pembentukan oosit sekunder dan perubahan ketebalan endometrium iaitu dinding sel mengikut satu kitaran. Dalam kitaran ini, endometrium menjadi lembut dan tebal serta kaya dengan bekalan salur darah. Ia adalah persediaan endometrium untuk penempelan embrio. Ni yang betul. Yang tadi salah, bukan zygote ya. Zygote cuma satu sel sahaja. Ingat ZEF. Zygote, embrio, fetus. Lahir barulah bayi. Zygote satu sel di mana pencantuman nukleus daripada sperma dan nukleus daripada ovum. Itulah zygote. Sebelum mitosis lagi. Once proses mitosis dah berlaku, maksudnya daripada satu jadi dua sel, itu dah start embrio.
embrio dia ada pula dia punya fasa-fasa dia lah, sekejap lagi awak belajar. Sekiranya persenyawaan tidak berlaku, oosit sekunder akan mati. Dalam tempoh 24 jam dia mati dan endometrium akan terurai. Ini menyebabkan pendarahan iaitu haid. Okey, sekarang kita tengok pada hormon. Ada 4 hormon yang terlibat iaitu FSH, LH, estrogen dan progesteron. Ini yang cikgu suruh awak tengok Facebook. Ada yang dah tengok Facebook tu tak? Cikgu Intan. Cikgu Intan. Tak ingat nama penuh dia. Ada yang dah tengok dah macam mana dia menari? Cikgu biologi yang kreatif. Awak tak nak buka mikrofonnya. Okey, FSH ataupun hormon perangsang folikel, dalam bahasa Inggeris follicle stimulating hormone. Okey, fungsi dia untuk merangsang perkembangan folikel lah. Nama lagi dah perangsang kan, mesti dah dia merangsang perkembangan folikel. Daripada folikel tu kecil, dia akan jadi matang. Tu maksud dia. Okey, daripada masa sama, hormon ini juga merangsang perembesan estrogen. Okey, kat sini awak perlu tahu fungsi hormon. Ada hormon yang akan merangsang perembesan hormon lain. Maksudnya hormon A dia akan rangsang hormon sesuatu tu untuk hasilkan pula hormon lain. Okey, hormon FSH merangsang perembesan estrogen. Okey, hormon LH ataupun nama BM dia adalah hormon pelutinan. Okey, dalam BI luteinizing hormone. Dia akan merangsang ovulasi. Ingat LH untuk ovulasi. Okey, menyebabkan pembentukan korpus luteum. Okey, dia juga merangsang perembesan progesteron. Samalah FSH, estrogen, LH merangsang juga perembesan progesteron. Rembes ni maksudnya produce lah, hasilkan. Okey, ovari ini dekat pituitary. Pituitary dekat mana? Kelenjar pituitary ni berada dalam otak. Bahagian otak kita bahagian dalam. Salah satu bahagian di otak pituitary. Saiz dia kecil saja ya, sebesar biji kacang, tapi fungsi dia sangat memberi kesan lah yang banyak pada kita semua, pada badan kita. Walaupun saiz dia kecil. Okey, ovari, organ yang kedua. Ini kelenjar, ini organ. Sepatutnya ini slash ya, kelenjar atau organ. Kelenjar pituitary, organ pula ovari. Ovari dia akan merembeskan dua hormon iaitu estrogen dan progesteron. Okey, estrogen fungsi dia untuk memulihkan dan memperbaiki endometrium. Maksudnya dia akan menebalkan lagi endometrium tadi serta merangsang penebalan endometrium lah. Dia baiki, dia tebalkan. Maksudnya ini dah masuk fasa yang kedua. Ada 4 fasa kan dalam kita haid. Okey, sekejap kita pergi pada fasa-fasa tersebut lah. Fasa pertama, awak panggil fasa apa Okey, ada nama dia lah, fasa-fasa dia kan. Okey, kemudian estrogen juga merangsang perkembangan folikel sehingga mencapai kematangan. Estrogen juga merangsang perembesan FSH dan LH sebelum ovulasi. Antara hormon-hormon ni dia ada merangsang sesuatu sama lain. Okey, progesteron merangsang penebalan endometrium sama macam estrogen dengan menjadikannya tebal, berlipat-lipat dan kaya dengan salur darah bagi persediaan untuk penempelan embrio. Kat sini awak ingat 3P. Okey, progesteron. Awak ingat progesteron untuk pregnancy. So untuk pregnant mesti ada proses penempelan. Progesteron untuk pregnant. Okey, mesti ada proses penempelan. Jadi progesteron yang akan menebalkan lagi dan mengkayakan lagi salur darah untuk persediaan untuk penempelan embrio. Dan progesteron ni datangnya daripada mana? Datangnya daripada korpus luteum. Okey, progesteron pada masa yang sama, progesteron juga akan merencatkan. Hormon fungsi dia bukan sekadar merangsang, dia juga ada hormon yang akan merencatkan hormon lain. Hormon merangsang hormon lain, ada juga hormon yang merencat. Merencat ni macam bagi dia stop.
Okey, merencat rembesan FSH dan LH untuk menyekat perkembangan folikel dan juga menghalang ovulasi. Yalah, kalau dah ada penempelan embrio takkan nak ada lagi ovulasi kan. Nanti banyak pula kembar-kembar. Lahir pula tak sekata kan. Okey, hormon yang terlibat dalam kita haid. Okey, sama macam tadi. Cikgu tak baca dah. Awak tengok je dulu. Kita tengok apa yang ada tambah kat sini. Okey, cuma baca je sekali imbas. Okey, setakat ni awak semua okey tak? Nak tengok respon awak ni. Okey. Setakat ni okey tak semua orang? Okey cikgu. Okey, yang lain? Sanju dah bersedia dah untuk menari apa? Indian dance. Dah. Siapa yang cakap boleh lah? Farah nak menari ya? Farah nak menari kejap lagi ya. Adam cikgu rasa tak selera dah pula. Farah boleh ya? Dengan Sanju. Boleh tak? Boleh lah. Kejap lagi ya. Okey, kita sambung lagi. Okay, ni cikgu skip lah sebab sama kan. Ni, kita dah nak start menari dah. Okay. Bunyi apa tu? Kejap Okay. Sekejap ya, cikgu cari Facebook tadi. Kita stop presenting dulu. Okay. Mana? Sekejap cikgu ni expert juga guna komputer. Sekejap ya. Ni dah jumpa dah. Okay, ini Facebook cikgu ya. Awak tak payah dah add cikgu. Cikgu memang tak aktif pun. Sebenarnya apa yang video tarian ni Cikgu Hawida yang share untuk cikgu ya. Terima kasih ke Cikgu Hawida juga yang bagi idea dekat cikgu dengan Cikgu Hatikah dan confirm cikgu dan Cikgu Hatikah takkan menari. Okey, awak layan dulu sekejap Let's create the menstrual cycle hormone graph with Indian dancing movement. Ta 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 ta. The horizontal means the 28 days and the vertical points here referring the day 14, which is ovulation. For the first follicular phase, there are 3 hormones which are F, E, L. F is referring for FSH, E estrogen, L is LH. Then on the day 14, ovulation happens. Come to the luteal phase, there are 2 hormones which are E and P. So E is estrogen, P is progesterone. Let's move. F, E, L, ovulation, E, P. F, E, L, ovulation, E, P. Okay, bye. Okey dah. Okey, tadi siapa? Sanju dulu kan? Boleh buka video awak. Indian dance. Kahi cakap jangan. Kahi. Okey Kahi. Boleh cuba? Okey, kita bagi Sanju dulu. Sanju memang dah expert dah daripada kecil lagi kan menari. Okey, ada tak cadangan? At least orang lah menari kat sini cikgu nak tengok. Bukan menari pun, gerak-gerak tangan kan. Saya tak pernah menari cikgu. Okey, siapa-siapa dah kat sini? Semua tutup mikrofon, video ni, kamera kan. Mesti ada ramai-ramai dekat perhimpunan menari tahun lepas kan? Sebelum ni, Form 1, Form 2, Form 3. Mesti ada ramai-ramai awak ni. Ni cikgu nak buat collage ya. Cikgu ambil gambar sekejap. Farah. Siapa? Kenapa pula? Okey, siapa-siapa dah dalam 4A, 4B mesti ada satu bakat yang cikgu tak tahu. Bukan cikgu tak tahu. Awak tahu kan?
Yang menari dekat perhimpunan tu. Penari sekolah kita. Laki pun tak apa. Okey. Tak ada ke nak volunteer ni? Takkan awak nak paksa cikgu pula? Okey, Hafizan. Satu ni Hafizan ciu, Hafizan ciu. Fobi, Fobi. Senyap je Fobi. Wakil Fobi mana? Lee Jolin. Okey. Cikgu tunggu ni. Hakimi mana pula? Hakimi sekali. Jolin dengan Hakimi. Jolin tak nak. Hakimi? Cepat. Kan tak habis silibus kita hari ni. Awak betul-betul tak nak ni ke? Takkan ramai-ramai tak ada yang sporting seorang kot. Okey, boleh. Siapa? Cikgu boleh cuba. Cikgu! Kahi. Kahi. Kita buat sama-sama. Okey, buka. Buka apa Buka ni, buka video. Buka kamera awak. Okey, semua orang buka kamera dalam masa sekejap ni je. Buat sama-sama. Tapi cikgu ubah sikit tau. Cikgu yang tadi, dia cakap FEL kan. F untuk FSH, E untuk estrogen, okay, L untuk LH. Kemudian dia buat puncak naik. Maksudnya daripada hari pertama sampai hari ke-13 kan. Hari ke-13 adalah FSH, FSH pula, FEL. Dia buat macam ni kan. Macam ni tadi kan. Jadi 3, kemudian naik puncak. Naik macam tu maksudnya ovulasi pada hari ke-14. Selepas pada tu dah tak adalah yang ni. Yang graf yang ni dah tak ada. Kita pergi pada yang seterusnya. Hari ke-15 hingga ke-28. Hormon yang terlibat adalah 2 iaitu EP. Jadi cikgu ubah, cikgu tak nak sebut FEL, cikgu nak sebut FEL terus. Boleh? FEL adalah FEL. Ubah sikit. Farah punya idea apa? Okey, FEL, awak buat FEL 3 kali ya. FEL, FEL, FEL. FEL, folic FSH, E adalah estrogen, L adalah LH. Okey, kemudian awak akan ada pula ovulasi. Kemudian tangan kiri pula. Ada 2 je. Ini 3, ni 2 ya. E, P. Okey. E adalah estrogen dan P adalah progesteron. Okey, jom kita buat exercise tengah-tengah hari ni. Buka. Kalau tak buka, cikgu bagi homework hari ni. Tiba-tiba. Buka ni, buka. Apa nama? Siapa tu Adam kat video. Hafizan. Tengok ada yang sporting pun. Tak apa, keras macam keras tu bukan macam kayu, keras tu macam cikgu, okey? Lembut tu macam ni. Shahrukh Khan. Dengan apa cikgu tak nak sangat Bollywood ni. Okey, boleh mula. Macam nak mula? Mulalah kan? Okey, 1, 2, 3. Ni siapa yang pakai spek ni? Cikgu tak kenal, Hakimi. Buka video awak sekali. Cikgu tak boleh tekan video untuk voice untuk awak Okey, buat sama-sama lah. Okey, buka sekali awak punya mikrofon. Baru meriah sikit. Okey, buka mikrofon dan juga kamera. Okey, kita mula dengan tangan kanan. Tangan kanan ya. Tangan kanan. Tangan kanan dulu. Kanan. Okey. Buat macam ni. 3 kali.
Okey, 3 kali maksudnya exam nanti macam ni lah, SPM nanti macam ni. Fail, fail, fail. Buat. 2, 3. Sebutlah. Fail, fail, fail. Kalau cikgu tadi dia sebut F, E, L. Pun boleh juga sebut macam tu. Sebut fail lah, best kan? Fail, fail, fail. Ovulasi, Fail. Ovulasi. 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 Ep, ep, ep. Ep. Ep tu apa? Ep tu. Estrogen dengan progesteron. EP. EP. Macam tu lah. F, E, L, ovulasi, E, P. Okay, kita buat last. Okay, sama-sama Kimi dengan Fizan. Yang lain tak nak buat. Wajuk macam ni. Okay. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Tak ada muzik pun tak apa. Okay. F, E, L. Ovulasi, E, P. Terima kasih atas kerjasama. InsyaAllah akan ingat tu. Bila awak dah menari macam ni. Okay, terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih Hakimi dan Fizan. Yang lain pun sama. Terima kasih. Mungkin tengah buat juga tu walaupun kamera tutup. Okey, kenapa cikgu suruh awak buat juga walaupun cikgu sebenarnya tak minat pun buat benda tu. Tapi cikgu nampak kat sini membantu awak. Tadi awak ingat kan? Dia start dengan F-E-L. Awak tengok F for F. Ini cikgu tengah. Awak nampak tak? Oh, cikgu tak share ni Sekejap Tak share apa nama? Tak share. Kejap cikgu share je. Present. Pintu. Okay, sekarang dah share, dah nampak kan? Sebab apa cikgu buat syarat lah kiranya tadi menari tadi buat syarat sebab kita akan ingat kat sini. Awak nampak tak? Sama macam buku teks awak. Muka surat 294 FSH yang warna hijau ni. FSH kat kesel cikgu ni. Estrogen dan juga LH. Ketiga-tiga ni. Dia meningkat. Progesteron ada waktu ini. Maksudnya hari pertama sampai hari ke 13 tu estrogen ada tapi dia punya apa lagi? Dia punya sedikit. Hormon tu sedikit saja. Kita fokus kepada yang menari tadi lah jumlah yang banyak. Okay, penghasilan yang banyak. Macam tu. Maksudnya keempat-empat ni ada di sepanjang satu hari pertama hingga hari ke-28. Keempat-empat ni wujud. Cuma kita tengok paling banyak. Jumlah dia yang paling banyak. Amount dia. Okey, tadi F, E, L. Maksudnya FSH, estrogen dengan LH. Di mana ketiga-tiga hormon ni tinggi. Jumlahnya. Awak nampak ni tinggi. Manakala estrogen kita abaikan. Okey, selepas hari ke-14, ovulasi, kemudian awak ada LH di mana awak ada EP. Okey, kat sini awak nampak dua je yang tinggi kan? Progesteron yang warna purple dan juga estrogen yang warna pink. Manakala yang warna hijau dengan warna graf yang berwarna hijau dan graf berwarna kuning ni rendah. Menunjukkan hormon tadi menurun. Kandungan hormon tu menurun. LH dengan FS jadi kita abaikan. Kita tengok yang tinggi saja. E dengan P. Estrogen dan juga progesteron. So 3 sebelum ovulasi, kemudian ada 2 lagi selepas ovulasi. Okey. Boleh ingat? Boleh faham? Boleh ingat? Okay, kan senang kan? Sebab biologi bukan sekadar kita menghafal, kita kena kreatif sikit bagi ingat kan? Okay, itu untuk aras hormon. Yang kedua adalah perkembangan folikel tadi.
Okay, daripada dia kecil sampailah dia dah tua, dah mati. Macam tu lah. Cikgu kadang-kadang cakap nak bagi awak faham je. Exam jangan tulis mati pula macam tu kan. Daripada dia kecil, perkembangan dia daripada follicle primer tadi, okay, primer kepada perkembangan follicle sekunder, kemudian kepada follicle graft, okay, graft, dan berlakulah ovulasi. Okay, ini bayangkan dalam ovari, okay, oosit sekunder dah dikeluarkan daripada ovari dan dia akan masuk ke dalam tube fallopian. Okay, tube fallopian. Dan apa jadi pada follicle graft tadi, okay, dia akan menjadi corpus luteum yang warna kuning ni. Dia berasal daripada benda yang sama ni, perkembangan dia ya. Okay, kemudian lama-lama dia akan merosot dan hilang begitu sahajalah sekali. Okay, yang ketiga ni adalah ketebalan endometrium. Okay, endometrium tu apa? Banyak kali cikgu sebut. Endometrium tu adalah dinding uterus. Awak nampak ya, awak relatekan dengan atas. Hari pertama sampai hari ketujuh kan adalah tempoh di mana menstruasi berlaku. Okay, nampak tak? Dia menurun, ketebalan tu menurun. Kemudian daripada hari ke-6 mulalah dia menebal. Tengok, paling tebal ialah bila adanya corpus luteum. Awak ingat corpus luteum, awak ingat progesteron, awak ingat pregnant, ingat penempelan. Boleh? Boleh ya? Nampak tak warna dia pun semakin merah, maksudnya kaya dengan darah. Yang ni macam pucat dia kan. Dah luruh, tebal balik. Lepas tebal balik, kalau tak ada ovulasi, tak ada persenyawaan, ulang balik day pertama, luruh balik. Begitulah seterusnya kita dalam kitaran haid. Okay, ada dalam buku teks awak. Ini pun samalah. Awak akan familiar lah dengan gambar-gambar ni dalam peperiksaan SPM nanti. Awak Lala cakap pasal SPM ni, cikgu dah dapat confirmation ya, awak tak ada exam kertas 3. Awak semua bermula dengan peperiksaan amali. Maksudnya awak ada kertas 1, kertas 2 dan exam amali. Awak tak ada kertas 3. Batch awak. Okay, ini adalah penerangan. Okay, dia ambil daripada buku teks ni. Okay, dia ambil daripada buku teks. Aras hari pertama, hari kosong hingga hari ke-5. Maksudnya dia dah kira sehari sebelum haid lagi. Okay, sebelum kita haid bermula, kesemua hormon berada pada aras yang rendah. Okay, kemudian dengan ketiadaan rangsangan daripada progesteron dengan estrogen, endometrium yang telah menebal akan luruh. Maksudnya perlu estrogen, progesteron perlu untuk menebalkan endometrium. So tak ada endometrium, tak ada estrogen, apa jadi? Endometrium tadi dia akan luruh dan itulah haid. Maksudnya hari pertama dah dia kira hari pertama. Kita haid bermula sehari sebelum haid apabila hypothalamus merembeskan hormon perembesan gonadotropin. Okay, GnRH. Huruf N je huruf kecil, yang lain semua huruf besar. Okey, GnRH merangsang kelenjar pituitary untuk merembeskan hormon FSH, hormon perangsang folikel. Daripada folikel tu kecil sampailah dia berkembang. Okey, menjadi matang lah. Dan hormon LH, hormon perlutenan ke dalam darah. Okey, hypothalamus ni adalah salah satu bahagian yang ada dalam otak kita lah. Okey. FSH merangsang perkembangan folikel dalam ovari. Dalam folikel primer, okay, oosit berkembang menjadi oosit sekunder yang terkandung dalam folikel graft. Feses sel folikel yang sedang berkembang merembes hormon estrogen. Pada masa sama, folikel-folikel itu sendiri akan hasilkan estrogen. Merembes maksudnya menghasilkan estrogen. Estrogen menggalakkan kematangan folikel. Dahlah folikel tadi yang menghasilkan estrogen. Estrogen tu sendiri yang akan menggalakkan
menyebabkan folikel tu menjadi matang. Macam tu. Dia tolong menolong serta memulih dan membaiki dinding uterus. Dinding uterus ingat ya, estrogen, progesteron. Okay, kehadiran estrogen pada aras yang rendah akan merencatkan pula perembesan FSH dan LH melalui mekanisme suap balik negatif. Dia akan merendahkan lah. Okay, seterusnya menghalang perkembangan folikel baharu. Okay, ini waktu haid. Okay, waktu haid. Okay, kemudian dia buat merah kan waktu haid. Okay, kemudian fasa kedua, hari 6, lepas hari 5, hari 6 lah. Hari 6 hingga hari ke-14. Okay, aras estrogen yang semakin meningkat dan memuncak pada hari ke-12. Okay, awak boleh refer punya buku teks juga, awak tengok ya. Yang atas sekali tu, muka surat 294. Hari ke-12, awak tengok tinggi kan, memuncak estrogen tu dah naik. Warna pink tu. Okay, meningkat dan memuncak pada hari ke-12. Okay, merangsang hypothalamus, okay, bahagian dalam otak tu untuk merembeskan GnRH ataupun nama dia gonadotrophin. Okay, gonad ni lebih kepada ovari sebenarnya. Okay, ovari apa berlaku dalam ovari. Okay, melalui mekanisme suap balik negatif juga. Mekanisme suap balik positif. Okay. Jadi aras GnRH yang gonadotrophin tadi, sebab suap balik positif, dia akan tinggi lagi, seterusnya akan merangsang pula kelenjar pituitary untuk merembes lebih banyak FSH dan LH. Maksudnya setiap hormon tu bergantung antara satu sama lain untuk dia bagi macam berfungsi. Okay, digerakkan oleh sesuatu hormon ni menggerakkan hormon ni pula. Aras LH yang meningkat sehingga mencapai kemuncak pada hari ke-13 ni paling tinggi dah. Okay, merangsang ovulasi pada hari ke-14 dan oksid sekunder dibebaskan daripada follicle graft. Apa maksud dibebaskan? Maksudnya follicle graft tu kekal ada dalam ovari, hanya oksid sekunder je yang dilepaskan ke tiub falopio. LH juga merangsang tisu folikel yang tertinggal. Yang tertinggal tadi daripada folikel graft tadi akan jadi corpus luteum. Okey, hari ke-15 hingga ke hari ke-21, corpus luteum yang dirangsang oleh LH untuk merembes hormon. Corpus luteum tadi dirangsang oleh LH. Sekarang apa corpus luteum buat? Corpus luteum pula yang akan merembeskan atau menghasilkan hormon progesteron dan estrogen. Okey, tadi estrogen dihasilkan oleh folikel kan yang tengah berkembang. Sekarang ni corpus luteum pun sama, dia juga boleh hasilkan estrogen. Dan lagi satu progesteron. Okey, gabungan progesteron dan estrogen akan merencatkan perembesan FSH dan LH oleh hypothalamus melalui mekanisme suap balik negatif. Sebut je merencat, dia adalah negatif. Ia menghalang perkembangan folikel yang baharu. Progesteron merangsang endometrium menjadi lebih tebal. Kenapa dia highlight kat situ? Itu adalah kata kunci dalam SPM awak. Progesteron, endometrium menjadi lebih tebal dan kaya dengan salur darah. Ini adalah persediaan untuk penempelan embrio sekiranya persenyawaan itu berlaku. Okey, ini adalah fasa kesuburan. Kemudian, ni pula fasa yang terakhir sekali, hari ke-28 hingga hari ke-28. Hari ke-22 hingga hari ke-28 premenstrual phase dalam BM, cikgu tak pasti. Okey, kita tengok dulu. Okey, jika persenyawaan tidak berlaku, penurunan aras LH mengakibatkan corpus luteum tadi dia akan merosot. Maka rembesan hormon progesteron dan estrogen pun dihentikan. Sebab apa? Sebab kedua-duanya datang daripada corpus luteum. Tiada rangsangan daripada progesteron dan estrogen. Endometrium tadi akan luruh dan haid akan berlaku. Okey, aras progesteron dan estrogen yang rendah tidak lagi merencak hypothalamus dan kelenjar pituitary. Maka GnRH tadi
gonadal hormon tadi, okey, dirembes semula dan seterusnya merangsang rembesan FH dan LH. Mula balik yang fasa 1 tadi. Kita haid yang baru bermula dengan perkembangan folikel baharu. Okey, folikel baharu, ingat follicle stimulating hormone dalam BI. Okey. Hormon perangsang folikel. FSH adalah hormon perangsang folikel yang akan merangsang perkembangan folikel baru. Manakala LH pula dia yang akan menyebabkan berlakunya tadi LH ni, awak tengok ni. LH yang tinggi, okey, kemuncak pada hari ke-13. LH yang akan menyebabkan ovulasi berlaku. LH ovulasi, FSH perkembangan folikel, corpus luteum, progesteron, estrogen, penempelan. Ingat yang tu. Tu kata-kata kunci semua. Jika kita haid yang baru bermula dengan perkembangan folikel baharu. Jika persenyawaan berlaku, corpus luteum terus berkembang. Okey, maka progesteron dan estrogen terus dirembes. Sampai bila? Sekejap lagi awak akan belajar sampai bila dia corpus luteum ni boleh bertahan. Bukannya sampai 40, bukannya sampai 9 bulan pregnancy ya. Ini menyebabkan endometrium terus menebal bagi menyokong perkembangan fetus. Okey. Ini secara keseluruhannya lah. Okay, corpus luteum terus menghasilkan estrogen dan progesteron selama 3 hingga 4 bulan selepas kehamilan. Sampai situ je. Selepas itu, corpus luteum akan merosot dan penghasilan estrogen dan progesteron tadi diambil alih oleh plasenta. Okay, plasenta, gabungan darah dari bayi dan ibu dia lah. Kapilari darah, gabungan dua tu kita panggil plasenta, sehinggalah bayi tadi dilahirkan. Okay, progesteron akan merencat perembesan FSH dan LH. Oleh itu, kita haid dan ovulasi tidak berlaku sepanjang tempoh kehamilan seseorang perempuan. Ingat LH, ingat ovulasi. Tak ada LH, tak adalah ovulasi. Tak ada FSH, tak adalah perkembangan folikel yang baharu. Ketidakseimbangan aras hormon progesteron dan aras estrogen boleh mengakibatkan keguguran kandungan. Penurunan aras progesteron menyebabkan pengecutan uterus yang akan mengakibatkan keguguran itu berlaku. Okey, setakat ni okey semua? Okey tak? Ada apa-apa nak tanya sebelum kita pergi pada sindrom pra-haid? Pra ni maksudnya sebelum ya. Sebelum nak datang haid, apa dia rasa? Ni lah, letih, lesu, rasa nak marah, sakit kepala, ketegangan emosi, serabut, apa lagi saru, apa semua-semua lah. Stres, tapi tak semua wanita macam tu ya. Okey, dia kena pandai kawal emosi dia. Sebenarnya bukan salah dia, salah hormon yang tidak balance tadi kan. Ada 4 hormon tadi. Okey, sindrom pra-haid atau gejala sebelum kedatangan haid biasanya dialami di antara 7 hingga 14 hari sebelum hari pertama haid. Sindrom ini berlaku akibat ketidakseimbangan aras estrogen dan juga progesteron. Dua hormon ni, estrogen, progesteron tak seimbang dalam kita haid. Okey, PMS. PMS singkatan untuk P-Pre, M menstrual, S syndrome dalam bahasa Inggeris lah ni. Maksudnya sindrom pra-haid. Awak jangan buat SPH pula PMS. Sindrom pra-haid. Sebelum haid, PMS adalah gangguan kitaran fizikal, mental dan emosi yang serius. Okay, yang bukan yang biasa-biasa. Biasanya berlaku beberapa hari sebelum haid dan hilang selepas haid itu bermula disebabkan oleh ketidakseimbangan aras dua ni je, estrogen dan progesteron. Tengok, mesti orang yang type ni pun tak stabil hormon dia kan, double D. Okey, simptom dari segi emosi, okey,
rasa tertekan, cepat marah, kemurungan, perubahan kebimbangan, muram. Okey. Ni untuk wanita ya, perempuan. Yang lelaki tu bukan disebabkan oleh estrogen progesteron tu sebab lain. Okey, gangguan fizikal, dia sakit pinggang, PI ya. Peja pinggang salah pula. Sakit pinggang, pening kepala, sakit sendi, rasa loya, tidak selera makan, kurang tenaga tak sebab tak makan, tidur tak lena, kesakitan pada payudara. Dari segi mental pula, kurang daya ingatan, agak tak SPM lah masa ni kan. Sukar juga memberi tumpuan. Tapi jangan sebabkan alasan ni awak psycho diri awak pula. Okay. Kalau waktu SPM nanti, tiba-tiba awak datang, nak datang period pun awak kena lawan balik. Sebab awak fikir awak dah belajar berapa tahun dah kat sekolah menengah, 5 tahun kan nak buktikan. Hari tu awak nak buktikan kejayaan awak. Okay, sindrom putus haid pula. Ini menopause lah. Putus haid berlaku dalam lingkungan usia 46 hingga 50 tahun. Apabila ovulasi dan haid terhenti secara semula jadi, ialah proses semula jadi, peningkatan usia disebabkan oleh peningkatan usia menyebabkan estrogen dan progesteron, dua-dua ni lagi, kurang dirembes akibat kekurangan pengaruh rangsangan daripada LH dan FSH terhadap ovari. Inilah punca dia ya. Sebenarnya tahun lepas, awak kenal tak Manoj tahun lepas? Ada satu soalan objektif tu, punca menopause kan? Lepas skema bagi, inilah estrogen progesteron. Tapi Manoj jawab yang ni. Betul lah, yang ni jawapan dia ya. Punca kurangnya estrogen progesteron tu disebabkan oleh kurang ni rangsangan FSH dan LH terhadap ovari. Okey. Maksudnya LH dan FSH ni tetap dihasilkan tapi pengaruh rangsangan tu makin kurang dekat ovari. Automatik menyebabkan estrogen dan progesteron pun kurang dirempeskan. Okey, pada peringkat ini ovari akan berhenti menghasilkan ovum. Individu tersebut tidak lagi berupaya untuk menghasilkan zuriat. Dah tak boleh dapat anak dah. Okey. Ini adalah simptom-simptom putus haid. Tak dapat tidur malam, sering berpeluh, muram dan cepat marah disebabkan oleh hormon tadilah, estrogen dan progesteron. Okey, kalau ada ibu atau nenek dalam usia lingkungan ni, awak kena memahamilah mereka ya, kakak ke, okey? Ataupun isteri sendiri ke nanti. Okey, future. Okey, ada soalan tak setakat ni? Putus haid. Ini awak baca lah ya. Sama je yang tadi. Okey, putus haid, menopause. Nama dia, istilah dia kita panggil menopause. Ini bukan pause je, dia memang stop terus. Jangan tulis menostop menopause. Berlaku apabila kita haid terhenti. Okey. Benar-benar berlaku apabila wanita tidak datang haid selama 12 bulan. Kalau tak datang sekarang, tak kira menopause. Dikira umur ni, 46 hingga 50. Yang pula pandai-pandai awak cakap menopause. Punca dia, ovari tadi kurang sensitif. Ni punca ni yang Manoj bagi ni. Terror dia pula daripada cikgu. Kan ni. Dia ovari tadi dah kurang sensitif terhadap rangsangan. Maksudnya masih FSH dan LH ni masih dihasilkan. Okey, daripada pituitary tadi kan. Tapi ovari tu sendiri dah orang kata dah lama dah kan. Dia dah tak sensitif sangat dah. Okey, perkembangan folikel dan pengovulan tu akan terhentilah. Perkembangan folikel FSH, LH, ovulasi. Okey, penghasilan estrogen dan progesteron pun akan rendahlah automatik. Maksudnya menopause ni bukan disebabkan oleh estrogen dan progesteron tu rendah. Dia disebabkan oleh ovari itu sendiri yang kurang sensitif terhadap FSH dan LH. Okey, gejala ataupun simptom rasa panas, berpeluh pada waktu malam, masalah vagina, tahu vagina kan? Okey, dan pundi kecing. Okey, tidak tenteram, TEN, tenteram. Okey, insomnia, sukar tidur malam, perubahan badan, okey bertambah, tiba-tiba bertambah berat badan. Penat nak diet kan, tapi bertambah juga berat badan. Okey, kesan dia
Kekurangan estrogen menyebabkan kecenderungan. Ini kesan ya, kurang estrogen. Maksudnya estrogen itu bukan penyebab, dia adalah kesan. Kesan daripada menopause, kekurangan estrogen menyebabkan kecenderungan kehilangan unsur kalsium daripada tulang. Ini yang menyebabkan osteoporosis. Okey, perebutan tulang. Risiko menghadapi penyakit jantung dan arteriosklerosis juga meningkat. Okey, ingat ni. Blockage pada arteri. Okey, ada apa? Blok-blok. Okey. Blockage. Dia tutup. Okey, arteriosklerosis. Disebabkan oleh inilah. Tadi kan. Okey. Sampai sini dulu. Menopause. Perkembangan fetus ni, cikgu rasa kita ada masa lagi okey. Ada soalan tak setakat ni? Kalau tak, cikgu nak teruskan sikit lagi dengan perkembangan fetus manusia. Continue. Bersemangat lagi ya. Okey, masih kekal lagi ya 29 orang ni termasuk cikgu. Okey, jadi 28 orang. Kalau ada apa-apa soalan, awak tanya ya dalam Telegram pun tak apa. Jangan lupa isi kehadiran sekali. Okey, kita teruskan lagi. Perkembangan fetus. Okey, fetus. Ni topik-topik dia. Okey, bermula dengan proses persenyawaan. Okey, persenyawaan persenyawaan boleh berlaku apabila salah satu je daripada berjuta-juta sperma tadi, satu je. Sebab itulah kalau rasa tiba-tiba rasa down, sedih, seseorang diri, tak pernah dapat nombor 1 dalam kelas daripada tadika sampai tingkatan 4. Katakan macam itulah. Okey, jadi awak ingat ya, awak pernah dapat nombor 1 dalam perlumbaan. Ini bukan perlumbaan dekat Padang. Walaupun awak tak pernah menang pun dari dekat Padang, dekat Mentaresa ke apa, tapi awak pernah menang nombor 1 dalam perlumbaan sperma. Jadi kita semua ni adalah the winner. Kita menang. Kita adalah pemenang. Okey. Jadi satu je sperma daripada berjuta-juta sperma tadi berjaya menembusi oosit sekunder dalam tiub fallopian. Jadi kita semua ni dilahirkan sebagai the winner. Semua orang adalah pemenang. Okey, pernah menang. Ini diikuti dengan perubahan pada membran oosit sekunder yang menghalang penembusan sperma lain. Masuk je sperma yang pertama tadi, berjaya menembusi membran oosit sekunder. Seterusnya, oosit sekunder ni dia ada satu perubahan pada membran dia akan block. Ditutup terus, digrey. Saya cerita kalau pintu rumah, masuk je seorang tetamu, tutup, kunci cepat-cepat pintu, grey. Macam itulah oosit sekunder ni. Okey, seterusnya persenyawaan berlaku apabila nukleus sperma. Okey, awak tengok kata kunci kat sini, nukleus. Nukleus sperma, bukan sel dia hanyalah nukleus dia. Nukleus sperma tadi bercantum. Okey, guna perkataan bercantum ni dengan nukleus ovum. So sama-sama nukleus. 23, kalau manusia lah, 23 kromosom bercantum 23 kromosom. So dapat 46. 46 tadi adalah zygote untuk membentuk zygote yang diploid. Sperma haploid, ovum pun haploid. Sekarang dah diploid. 46. Zygote, ingat ZEF. Zygote, embryo, fetus. Okey, bacalah dah dekat sini kan. Setiap ejakulasi, tahu ejakulasi kan? Ejakulasi air mani mengandungi antara 300 hingga 500 juta sperma. Banyak kan? Akan tetapi hanya kira-kira 300 hingga 500. Tak ada dah lagi perkataan juta. Ini betul-betul perkataan ratus. Sperma yang berjaya sampai ke oosit
sekunder di dalam tiub fallopian. Apa jadi pada yang lain? Yang lain mati di tengah jalan. Okey. Perkembangan awal embrio sehingga penempelan. Semasa menuruni tiub fallopian ke uterus, zygote tadi dia bukan sesaja. Dia sambil-sambil ditolak oleh cilia dalam tiub fallopian tadi. Okey, zygote tadi dia akan membahagi. Dia dah start dah mitosis. Secara mitosis, membahagi secara berulang kali. Okey, kalau satu je zygote, dalam tu ada mengandungi nukleus daripada sperma dan ovum, itu zygote ya. Start je dia membahagi, maksudnya daripada satu sel dia jadi dua sel, start je mitosis kan, kita dah tak panggil dia zygote, kita dah mula kepada embrio dah. Zygote satu sel je. Okey. Pembahagian sel yang pertama membentuk embrio. Pembahagian sel yang pertama, maksudnya mitosis pertama akan membentuk embrio dua sel. Nah, dua sel dah jadi embrio dah, tak panggil lagi zygote. Sambil-sambil dia turun nak pergi ke penempelan tadi, berlakulah mitosis. Dia ditolak oleh cilia tadilah. Dia tak boleh bergerak ya. Embrio apa tadi? Ovum tak boleh bergerak ya. Yang hanya boleh bergerak hanya sperma saja. Sekarang zygote dah tak ada ekor ya. Dia ambil daripada sel ovum tu. Maksudnya sel ovum, nukleus ovum tadi, kemudian awak masukkan nukleus sperma dalam tu. Sel masih lagi sel ovum. Tapi bila dah macam tu, kita tak panggil sel ovum lah, kita panggil dia zygote. Maksudnya dia tak boleh bergerak. Pembahagian sel pertama membentuk embrio dua sel. Pembahagian sel seterusnya berakhir daripada 2 jadi 4, dia ganda 2 ya. 4 jadi 8, 16 dan sebagainya. Seterusnya akhirnya membentuk ni morula. Okay, ingat morula. Kemudian blastotista. Morula, kemudian blastotista. Kuteks awak ni ada dalam kuteks. Okay. Morula, blastotista. Muka surat 297. Selepas blastotista, penempelan pada endometrium. Okey, maksudnya ini dua sel tu embrio. Morula ni pun masih lagi embrio tapi kita panggil dia sebagai morula. Blastotista pun embrio juga selagi tak rupa manusia. Once dia dah start macam muka manusia, dah ada ciri manusia sikit, itu kita panggil fetus. Itu bezanya embrio dengan fetus. Macam human look like tu dah kira fetus. Okey, morula tadi berkembang menjadi blastotista. Okey, kategori embrio juga. Selepas blastotista, penempelan pada endometrium. Maksudnya embrio yang akan menempel pada endometrium. Proses ini dikenali sebagai penempelan. Ingat imbuhan dia sekali. Jangan tulis tempel, nempel, penempel. Tak ada. Nama penuh dia penempelan. Blastotista terus berkembang menjadi embrio. Sama dalam buku teks awak, dia scan saja. Okey, awak mula dengan oosit ni. Start sini, oosit sekunder yang belum disenyawakan tadi. Kemudian persenyawaan hanya berlaku di tiub fallopian. Okey, membentuk zygote. Nampak tak ekor tertinggal kat luar macam ni? Masuk sekali. Nukleus dia dengan kepala sekali masuk kat sini. Okey. Bercantum. Kemudian membentuk zygote. Zygote dah start diploid. Okey, dia dah start embrio ya. 2 sel ni embrio, 4 sel embrio, 8 sel embrio. Dah jadi macam bola-bola sel ni. Dan kita panggil sebagai morula. Ditolak oleh cilia dalam tiub fallopian tadi. Turun, awak imagine ya, dia turun ke bawah. Dan sampai dekat mana-mana dinding endometrium. Tak kisahlah dinding atas ni ke, dinding kanan ni ke, dinding kiri ni ke. Tak adalah dinding bawah ni. Ni kan dah cervix dah. Ini vagina. Ni. Mana-manalah. Selagi dia dinding endometrium, kat situlah berlakunya proses penempelan embrio ataupun penempelan blastotista. Blastotista adalah peringkat embrio juga. Dekat ujung sini ke sini ke. Boleh tak? Apa jadi kalau blastotista ni tak berjaya turun ke bawah? Dia kat sini je, dia tersekat dekat tiub fallopian ni. Itu adalah kehamilan luar
rahim. Ada istilah dia. Nanti kita tengok sekejap lagi. Ni, dia zoomkan kat situ. Blastocista tadi, embrio tadi, menempel pada endometrium iaitu dinding uterus. Bahagian dinding blastocista yang tebal akan berkembang menjadi embrio. Dia ada bahagian berongga ni. Dia ada bahagian yang tebal. Yang tebal tu yang akan jadi embrio. Okey, ni. Tengok gambar placenta dan juga tali pusat. Yang ni fetus dah ni, dah macam manusia dah ni kan. Kita panggil fetus, placenta dan tali pusat. Placenta ni adalah gabungan kapilari darah ibu dan fetus. Tapi dia tidak bercantum. Okey, ni kapilari darah fetus. Okey, ni darah ibu dia. Ni placenta lah. Ni salur darah fetus. Yang ini fetus punya, yang ini ibu dia punya. Dan dia ada berdekat-dekat. Sebab apa kita fokus pada kapilari darah, bukan vena, bukan arteri. Sebab kapilari dia sangat nipis. Dia hanya setebal satu sel. Dia sama dengan sama yang awak belajar kapilari yang ada dekat alveolus paru-paru kan. Jadi pertukaran berlaku di antara alveolus dengan kapilari. Sebab apa? Sebab dua-dua adalah setebal satu sel. Sama juga dengan pertukaran gas dan juga bahan kumuh antara kapilari dengan sel. Maksudnya sebarang pertukaran nutrien, bahan kumuh tak berlaku di arteri dan vena sebab dia terdiri daripada, dia tebal, muscular kan, berotot. Tak. Hanya berlaku di antara kapilari. Okay, reason dia kenapa? Sebab kapilari adalah nipis, dinding nipis, hanya setebal satu sel. Sebab tu bahaya ya untuk ibu yang ada darah tinggi ya. Awak bayangkanlah kalau ibu tu darah tinggi, dia punya tekanan darah tu sangat kuat. Okay, boleh pecah tau kapilari kapilari darah ni boleh pecah. Apa jadi efek pada fetus? Sebab itulah risiko ya ibu yang mempunyai penyakit darah tinggi, doktor akan pantau dia betul-betul lah jika didapati ibu tersebut mengandung. Okey, placenta. Placenta terdiri daripada tisu embrio. Okey, tisu embrio, tisu fetus pun boleh dan juga dinding uterus. Okey, yang merupakan organ sementara semasa embrio atau fetus tu berkembang. Tali pusat adalah salur yang mengandungi vena dan arteri yang menghubungkan antara embrio atau fetus kepada placenta. Antara fetus dengan placenta ada tali pusat dia atau kita panggil sebagai tali pusat lah, tali pusat. Okey, ataupun antara embrio dengan placenta ada tali pusat. Tak ada zygote dengan placenta ya. Tak ada embrio, fetus je. Dia berhubung dengan placenta. Pada hujung luar tali pusat, unjuran berupa jari iaitu kita panggil sebagai villus chorion. Ini bukan villus dalam salur pencernaan awak tu, bukan dalam dekat usus kecil tu. Ialah villus lain ya. Nama dia adalah villus chorion sebab bentuk dia pun macam villus juga awak tengok ya. Bentuk macam villus kan. Ni macam villus. Villus chorion mengunjur ke dalam tisu uterus untuk membentuk placenta. Dalam villus chorion terdapat banyak kapilari darah yang menambahkan luas permukaan. Kenapa dibentuk macam tu? Tambah luas permukaan untuk memudahkan proses resapan tu berlaku. Darah terdioksigen, maksudnya darah yang mengandungi karbon dioksida dan juga bahan kumuh, benda-benda yang dah nak buang ni datangnya daripada fetus. Akan dikeluarkan melalui arteri tali pusat. Manakala benda-benda yang berguna, darah beroksigen, bahan makanan tercerna, nutrien, kembali ke fetus. Fetus ambil yang ini, fetus keluarkan yang ini. Dia bagi dekat mak dia balik. Melalui vena tali pusat. Ni ya, awak tengok sini. Darah teroksigen, arteri. Sepatutnya darah teroksigen, vena lah kan. Dia lain sikit kat sini. Yang ini pula vena. Maksudnya vena yang membawa barang-barang yang diperlukan. Yang berguna lah kira. Vena bawa. Vena pada fetus ni
Pada tali pusat ni, vena pada tali pusat ni dia bawa badan-badan yang diperlukan, apa-apa yang diperlukan oleh fetus. Dan dia akan hantar balik ke ibu dia melalui arteri tali pusat. Macam tu. Okey, bahan kumuh embrio seterusnya disingkirkan melalui sistem perkumuhan ibu dia. Ibu dia jadi double lah. Dia juga keluarkan kumuh dia, pada sama dia keluarkan juga bahan kumuh daripada fetus dia. Placenta juga menghasilkan hormon gonadotropin tadi. Okey, chorion manusia, nama dia HCG semasa kehamilan. Okey, aras hormon ini meningkat pada peringkat awal kehamilan dan bertambah sekali ganda setiap 2 atau 3 hari sepanjang 4 minggu pertama. Fungsi utama HCG ialah memastikan korpus luteum terus berfungsi untuk menghasilkan estrogen dan progesteron di peringkat awal kehamilan. Hormon ini boleh dikesan dalam air kencing ibu hamil yang buat pregnancy test yang kencing kan, dekat pregnancy test yang beli dekat farmasi tu, itulah yang ni. Yang dekat klinik buat pun sama. Dia detect hormon ini sebenarnya, HCG. Sebab tu ada HCG test sebenarnya. Awak mungkin tak pernah tengoklah benda tu kan. Terkejut pula kalau pernah tengok kan. Placenta terbentuk daripada tisu endometrium. Okey, daripada tisu uterus ibu dan tisu embrio, gabungan dua tu. Embrio dan juga ibu dia. Okey, placenta dihubungkan kepada fetus oleh tali pusat. Masa lahir kan ada lagi tali pusat kan, dia kering baru dia luruh kan. Okey, yang mempunyai salur darah untuk mengangkut bahan-bahan masuk dan keluar dari fetus. Tali pusat ialah tiub yang mengandungi vena tali pusat dan arteri tali pusat. Vena tali pusat mengangkut darah yang kaya dengan oksigen dan nutrien dari plasenta. Jangan tersilap pula. Vena dia angkut yang oksigen dan juga nutrien. Arteri pula dia kaya dengan karbon dioksida. Arteri ni maksudnya daripada embrio ataupun daripada fetus tadi balik semula ke plasenta. Dan juga bahan buangan ni lah, urea dari fetus ke plasenta. Dia terbalik sikit. Dia macam jantung juga. Okey, inilah beberapa fungsi plasenta. Yang pertama ialah struktur tisu-tisu terbentuk. Tisu-tisunya terbentuk daripada sel-sel fetus dan ibu. Okey. Satu struktur yang mengawal pilih antara darah ibu atau fetus. Sebagai organ endokrine, okey, progesteron, estrogen dan HCG, hormon tadi, mewujudkan satu membran yang nipis. Okey, asingkan sistem peredaran darah ibu dan fetus. Bahan seperti sel darah merah atau putih, sel darah putih tidak boleh merentasi plasenta. Sebab bahan ni besar ya, dikonsider sebagai large molekul, dapat mengelakkan penggumpalan darah antara darah ibu dan fetus. Kalau ibu dia darah lain, ibu darah O, tiba-tiba okey, anak dia darah A, tak sama kan? Tak ada penggumpalan berlaku. Membenarkan hanya bahan tertentu iaitu oksigen, karbon dioksida, garam mineral, glukosa, asid amino, lipid, vitamin, urea, hormon dan antibody sahaja yang boleh melepasi dia lah. Melepasi daripada darah ibu kepada kapilari darah fetus tadi. Inilah awak tengok ni. Dia zoom kan. Awak nampak tak macam bentuk villus kan? Sebab tu nama dia villus chorion. Okey, fungsi plasenta. Okey, ini fungsi dia. Sama dah, yang cikgu terangkan tadi sama je. Dia juga sebagai organ endokrin yang merembeskan hormon estrogen, progesteron sepanjang tempoh kehamilan tadilah. Okey, awak tengok yang highlight ni. Sebelum tu proses pengangkutan respirasi bahan makanan dan bahan kumuh melibatkan gabungan proses resapan. Resapan untuk respirasi ya. Bahan kumuh, bahan makanan, pengangkutan aktif. Okey, ini pula maksudnya dia lawan kepekatan lah. Yang ni ikut kepekatan. Darah ibu tidak bercampur dengan darah fetus, kandungan dia tak bercampur. Dia dipisahkan oleh membran yang nipis. Untuk apa? Untuk melindungi fetus daripada setengah bahan yang bahaya dalam darah ibu. Okey, ini fungsi dia. Namun begitu,
Pengambilan bahan seperti dadah, alkohol, kafein dan asap rokok oleh ibu semasa kehamilan serta virus. Virus apa? HIV contoh. Dapat menembusi plasenta ke dalam darah fetus. Okey, selain itu sistem darah ibu dan sistem darah fetus yang tidak bercampur juga dapat pastikan salur darah fetus yang halus lagi halus daripada sistem darah kapilari ibu dia tidak pecah akibat tekanan yang tinggi daripada pengaliran darah ibu. Okey, ni dah yang bawah dah. Okey, kita pergi pada bendale amnion. Bertindak sebagai cushion dia menyerap hentakan, melindungi embrio daripada kecederaan mekanikal. Bendale ni cecairlah. Okey, amnion. Membenarkan embrio bergerak dengan bebas, berpusing-pusing dan sebagainya. Okey, tali pusat. Ni keluar soalan exam SPM 2009 ya. Struktur ni, dalam struktur. Soalan struktur, fungsi tali pusat iaitu menghubungkan antara plasenta dan fetus. Nak tulis embrio pun boleh. Darah fetus terletak di dalam tali pusat. Ada darah. Dalam tali pusat ni bukan darah ibu ya. Dia adalah darah fetus. Terdiri daripada 2 arteri dan 1 vena. Ni untuk pengetahuan awak, bergumpal-gumpal ni ada 2 arteri, 1 saja vena. Okey, cikgu berhenti sampai sinilah. Sampai tali pusat. Yang lain-lain, kembar semua tu. Banyak lagi ya. Sampai situ dulu. Sampai tali pusat dulu. Okey. Saya nak skip ni. Cikgu nak tanya awak, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Oh, ada soalan Okey, kita tengok soalan sekejap. Soalan bawah sekali, cikgu, kenapa few people lepas bersalin plasenta tu dia request untuk cuci dan buat pil? Buat pil. Buat pil apa ya, Asma, Husna? Dahsyat awak pengetahuan awak ni. Placenta encapsulation. Tu cikgu cari nantilah. Tak pernah cikgu dengar. Sebenarnya kelas, kalau awak dapat cari tentang ni bagus. Cikgu type kat sini, stem cell. Stem cell. Stem cell ni ada dekat placenta dan juga ada dalam bone marrow. Bone marrow sum-sum tulang. Tu sel yang sel kan dia akan melalui proses pengkhususan differentiation tu kan. Ni maksudnya sel asal yang belum jadi sel pengkhususan. Sel basic sel. Ni banyak untuk treatment kanser dan sebagainya lah stem cell ni. Tapi untuk placenta encapsule ni cikgu belum terima lagi lah. Cikgu boleh jumpa lagi istilah ni, tapi bagus juga yang bertanya. Mungkin ditanya dalam kebat SPM awak Okey, soalan lain. Kenapa gelak-gelak ni Dayana? Okey. Sekejap, sebelum tu cikgu nak ambil kehadiran awak sekejap. Ni kehadiran dalam ni. Kehadiran dalam Google Meet ni dia tak ada kelas. Okey, cikgu berhenti sampai sini dulu. Awak baca lagi ya yang untuk seterusnya. Minggu depan kita jumpa lagi untuk last kali. Dan barulah cikgu bagi awak kerja sikit. Kerja ni awak buat waktu cuti sekolah nanti. Kat sekolah, bawa latihan awak tu. Okey, cukup sampai sini saja. Okey, terima kasih sebab hadir untuk kelas cikgu. Okey, bye-bye semua.